mungkin orang ada orang tertanya, ada orang yang berpuasa, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi buat maksiat, buat perkara-perkara yang melalaikan, buat perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buat perkara-perkara yang sia-sia yang boleh membawa kepada dosa. Contohnya tak solat. Ada orang yang berpuasa tapi tak solat. Ada yang berpuasa tapi mengumpat fitnah, okey, dan sebagainya. Jadi kan kalau ikut hadis ni, dia tidak akan buat maksiat sebab syaitan-syaitan dirantai, pintu rahmat dibuka dan pintu-pintu api neraka ditutup. Jadi walaupun dia berpuasa, tapi jika dia masih lagi buat maksiat, buat perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah tandanya dia mengikut hawa nafsunya. Sebab sebelum puasa dia dah biasa buat perkara-perkara maksiat. Jadi bulan puasa pun dia juga terbiasa buat perkara-perkara yang lara, yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke 10 iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi bermula malam ni ialah malam semalam dah sepatutnya. Okey. Jadi malam Lailatul Qadar ni ada pada 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Jadi sama-samalah kita ambil peluang 10 malam terakhir ni dengan banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baca Al-Quran, baca Al-Quran, faham Al-Quran, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan amalkan. Itu yang pertama. Jadi bila mula daripada start pada lepas maghrib sampailah subuh pagi esok. Jadi segala amalan-amalan kebaikan kita yang kita buat, insya-Allah kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala berganda-ganda. Sebab pada 10 malam ini Allah Taala anugerahkan kepada kita umat Islam, itu malam Lailatul Qadar, itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Taala, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, amalkan sedekah. Start daripada malam yang malam 20 sampailah malam yang ke-30. Setiap malam kita banyakkan bersedekah. Kalau tak boleh banyak pun sikit. Hak pentingnya istiqamah. Contoh, sediakan tabung dalam rumah itu, tabung malam pertama kita masukkan contohlah RM10, RM10 atau ataupun lebih lagi bagus, lagi afdal. Jadi bayangkan, kalau RM10, RM10 sampailah malam 20, malam 30, insya-Allah satu malam malam Lailatul Qadar, jadi RM10 tu kali dengan 1000 bulan. Masya-Allah. Tak? Itu contoh. Dan apa juga amal-amalan yang lain contohnya? Solat sunat. Solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat rawatib. Solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Dan banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan lupa banyakkan doa.
doa untuk kita, untuk keluarga kita, doa untuk supaya kita, Allah SWT kita bagi kita sihat, bagi kita taufik dan hidayah, murah rezeki, dan sebagainya. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan yang mentarbiahkan jiwa kita, hati kita, supaya kita menjadi hamba yang paling penting ialah matlamat puasa itu ialah melahirkan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu dan ke atas umat-umat terdahulu berpuasa, semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud takut kepada Allah? Apa maksud takwa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah Taala, kita makin dekat dengan Allah. Bukannya takut pada manusia, takut pada hantu, takut pada binatang buas, kita makin jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud takwa ni menurut Sayyidina Ali, yang pertama sekali ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal apa yang diturunkan oleh Allah SWT, iaitu beramal menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ar-redha bil qalil, redha terhadap ketentuan Allah SWT, walaupun Allah Ta'ala bagi sedikit. Contohnya kalau hari ni kita dapat RM100, ataupun hari ni kita dapat RM50 sehari. Jadi kita redha walaupun sedikit, redha walaupun walaupun redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT, walaupun sedikit. Yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahim, bersedia untuk hari pembalasan. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri kita terhadap puasa-puasa kita yang berbaki ini, supaya puasa tahun ni lebih berkualiti, lebih baik daripada puasa sebelum-sebelumnya. Walaupun dalam tempoh PKP, walaupun kita tidak dapat solat tarawih, solat berjemaah, solat Jumaat di masjid, di masjid di surau, tapi insya-Allah pahalanya sama. Walaupun kita sembahyang di rumah, pahalanya sama macam kita sembahyang di masjid. Jadi sebagai rumusannya, marilah kita sama-sama menghayati, ambil peluang bulan Ramadan yang mulia, yang penuh keberkatan ini, keampunan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, supaya kita menjadi orang yang lepas bulan Ramadan, orang yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab syarat masuk syurga ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah orang yang dapat kontrol nafsu dia. Yang ketiga ialah orang yang ada jati diri, sebab dalam puasa ini mendidik jiwa dia, fizikal dia dan mentalnya, betul-betul jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang ikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan jadi kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar puasa kita ni puasa yang bermakna, bukannya puasa yang sekadar dapat
lapar dan dahaga sahaja, tapi pahala tak ada. Guguh. Ha, jadi rugilah kita. Jadi rugilah kita. Jadi samalah kita meminta kepada Allah SWT, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita supaya kita istiqamah dalam kita melaksanakan segala apa yang kita lakukan dalam bulan puasa ni. Contohnya baca Quran, sedekah, sembahyang sunat, sunat rawatib, sunat hajat, sunat tahajud, dan sebagainya. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita istiqamah lepas pada bulan puasa ni, kita istiqamah dalam melaksanakan segala ibadah. Sebab istiqamah ni adalah perkara yang Allah Ta'ala suka, sebagaimana sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik, yang paling baik, yang aku tidak akan tanya lepas ni, yang aku tidak akan tanya lepas ni, wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian istiqamah. Memang istiqamah ni benda yang payah, tapi insya-Allah sekiranya jiwa kita kuat, iman kita kuat, mantap, moga-moga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Taala dan istiqamah dalam melaksanakan segala perintah Allah Taala dan meninggalkan segala larangannya sehinggalah akhir hayat kita. Sehinggalah akhir hayat kita. Jadi sekali itulah tazkirah Ustaz pada kali ini. Semoga dapat memberi peringatan dan manfaat kepada diri Ustaz dan juga antum semua. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu datang daripada Ustaz sendiri. Aqul hadza astaghfirullahalazim. Jadi kita tutup dengan majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.